A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammi bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah malam ni kita sambung tadabbur surah At-Taubah. Kita sampai ayat yang ke-114. Dan insyaAllah malam ni kita sambung ayat ke-115. Sebelum tu kita tengok apa maksud ayat yang lepas dan apa kaitan dengan ayat yang kita akan belajar pada malam ini. Dalam ayat yang lepas Allah bagi tahu dalam ayat 113. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak patut bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk meminta ampun bagi orang-orang musyrikin, walaupun orang musyrikin itu adalah kerabat mereka ataupun keluarga mereka sendiri, min ba'dima, setelah tabayyan, jelas bagi mereka bahawa mereka itu adalah penghuni neraka jahim. Okay, dalam ayat 113 ni Allah nak bagi tahu hukum berdoa minta Allah ampunkan dosa orang-orang musyrikin yang belum memeluk Islam. Jadi hukumnya kalau berdasarkan ayat ini adalah haram. Tetapi ulama berbeza, ada perbezaan pendapat berkenaan dengan orang musyrikin yang telah mati dengan orang musyrikin yang masih hidup. Kalau orang musyrikin yang telah mati dan mereka mati dalam kufur, maka ulama sepakat mengatakan haram berdoa agar Allah ampunkan dosa mereka. Kata sepakat ulama bahawa haram meminta ampun kepada orang musyrikin ataupun orang kafir yang telah mati di atas kekufurannya. Adapun orang kafir yang masih hidup, ada pendapat yang mengatakan dibolehkan minta ampun kepada orang musyrikin yang masih hidup. Dan ada pendapat mengatakan juga adalah haram. Sama ada yang hidup ataupun yang telah mati, semuanya adalah haram kita berdoa kepada mereka supaya Allah ampunkan dosa mereka. Okey, pendapat yang mengatakan boleh meminta ampun bagi pihak orang musyrikin yang masih hidup, dalilnya ialah dalam satu hadis sahih riwayat Muslim, Nabi pernah bercerita kepada para sahabat tentang seorang Nabi yang dipukul oleh kaumnya sampai Nabi itu berdarah, darah mengalir di mukanya. Kemudian kata Nabi ini yang dipukul tu menyapu darah yang mengalir di mukanya. Kemudian Nabi Muhammad tidak sebut Nabi ini siapa dan di zaman bila. Setelah dia menyapu darah di mukanya, Nabi ini berdoa, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunlah dosa kaum aku kerana mereka belum mengetahui. Itu hadis sahih. Jadi Nabi ni yang disebut dalam hadis ni telah minta ampun untuk kaumnya yang masih kafir. Ini sebagai dalil yang mengatakan bahawa boleh kita minta ampun bagi pihak orang musyrikin yang masih hidup
Dalilnya hadis yang disebut oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang kisah seorang nabi. Dan juga dalam ayat ni kalau kita perhati ayat 113 kan, bila Allah kata tidak harus bagi nabi dan orang beriman meminta ampun untuk orang musyrikin walaupun keluarga mereka. Bila tu? Min ba'dima tabayyana lahum, dari selepas jelas kepada orang beriman bahawa orang musyrik itu adalah betul-betul ahli neraka kan. Bila orang kafir itu betul-betul disahkan ahli neraka? Bila dia mati di atas kufur. Tapi kalau dia belum mati, kita tak boleh sahkan. Betul tak? Mungkin last minute dia beriman. Jadi berdasarkan ayat ini juga ulama mengatakan, ada pendapat mengatakan kalau orang kafir itu masih hidup, kita boleh minta ampun untuknya. Sebab apa? Sebab belum jelas dia ahli neraka ataupun ahli syurga. Dan juga berdasarkan hadis tadi. Tapi kalau orang kafir yang dah mati, ulama sepakat mengatakan bahawa haram kita minta ampun untuk mereka. Kemudian ayat 114. Ayat 114 Allah berkata, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyahu walamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu inna Ibrahim la'awwahun halim. Jadi Allah bagi contoh sebab mungkin ada orang akan sebut bahawa Nabi Ibrahim pernah minta ampun kepada bapaknya sedangkan bapaknya seorang musyrik. Maka Allah kata tidaklah istighfar Ibrahim kepada bapaknya melainkan hanya dalam konteks menunaikan janji yang dijanjikan kepada bapaknya ketika bapaknya menghalaunya. Tetapi lepas tu, tatkala jelas bahawa bapaknya adalah musuh Allah, maka Ibrahim tabarra', berlepas diri daripadanya. Sesungguhnya Ibrahim itu, kenapa Ibrahim walaupun bapaknya kafir, walaupun bapaknya halau dia, walaupun bapaknya ugut dia, tapi kenapa Nabi Ibrahim masih berlembut? Masih mengucapkan salamun alaika, sa'astaghfiru laka rabbi. Kenapa? Sebab Ibrahim awwahun halim. Sebab sifat Ibrahim awwahun. Apa makna awwahun? Siapa ingat lagi? Bukan. Itu halimun. Awwahun. Tak ingat Awwahun ialah bukan kasratul ruju'. Banyak kerap kembali kepada Allah. Bila silap je kembali kepada Allah. Awwahun Ibrahimi kerap kembali kepada Allah, kerap bertaubat kepada Allah. Dan juga halimun. Halimun apa mana? Siapa yang isterinya nama Halimah? Minta jawab. Halimun lelaki, Halimah perempuan. Sabar dalam keadaan boleh membuat sesuatu. Jadi walaupun bapak Ibrahim maki dia, halau dia, ugut dia, dan Ibrahim mampu nak membalas dengan cara yang kasar, tapi Ibrahim tahan, dan sebaliknya dia bercakap dengan bahasa yang lembut, salamun alaika. Yang kedua, dia berjanji pula untuk minta ampun kepada bapaknya yang halau dia. Itu makna halimun. Ini biasanya susah nak ada sifat ni kepada pendakwah kan, penceramah. Bila orang maki, kadang-kadang dia maki balik. Ataupun paling-paling kurang, dia tak layan. Bukan dia jawab dengan bahasa yang lembut. Dia tak layan, dia tinggalkan. Sifat pendakwah sepatutnya halimun, iaitu orang buat kasar, dia buat lembut. Orang bagi penampar, dia bagi hadiah. Penumbuk bukan pendakwah. Itu ahli gusti. Okey. Jadi ayat yang lepas cerita tentang apa? Tentang haram meminta ampun kepada orang musyrikin kan? Jadi soalan, kenapa tak boleh minta ampun?
Kenapa tak boleh minta ampun kepada mereka? Sebenarnya jawapannya dalam ayat seterusnya. Itu kaitan ayat sebelum dengan ayat yang kita akan belajar hari ini. Antara kaitannya ialah ayat 115 dan 116 memberi jawapan ataupun solusi kepada persoalan kenapa tak boleh minta ampun kepada orang musyrikin. Okey, kita tadabbur. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana Allah, dan tidaklah adalah Allah liyudilla, pasti yudilla menyesatkan. Tidaklah patut bagi Allah menyesatkan kauman mana nakirah kan, bila nakirah makna dia umum, mana-mana kaum ataupun mana-mana orang. Tidak patut Allah menyesatkan ba'da, setelah ketika mana hadahum, dia telah memberi petunjuk hum kepada mereka, kepada kaum. Hatta apa dia? Sehingga. Hatta dia jadi bahasa Melayu kan? Sehingga yubayyina, dia menjelaskan. Dia tu iaitu Allah menjelaskan lahum kepada mereka ma yattaqun, apa yang yattaqun daripada takwa, apa yang mereka boleh mentaati Allah. Okey, apa maksud ayat ni? Itu yang tersurat. Yang tersirat apa dia? Apa yang Allah nak bagi tahu? Tidak patut bagi Allah menyesatkan mana-mana kaum setelah Allah memberi hidayah kepada mereka, sehinggalah Allah menjelaskan kepada mereka apa yang patut mereka taati. Takwa ni ialah mentaati perintah Allah dan meninggal larangannya. Jadi apa maksud ayat ni? Orang yang sesat tu memang kita nak ikut, kita nak taat. Maknanya dia lebih kurang sama dengan ayat ni. Allah kata wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula. Maksudnya Allah kata tidak patut bagi kami mu'azzibina, mengazab, menyeksa sesuatu kaum sehinggalah nab'asa rasulah, sehinggalah kami utuskan seorang rasul. Jadi kalau rasul tak sampai pada kaum itu dan mereka pun tak tahu hidayat, maka Allah tak akan seksa mereka. Yang dipanggil apa ni? Ahli fitrah kan. Tapi kalau Allah dah utuskan rasul dan mesej dakwah sampai pada mereka, mereka tak beriman, maka hak Tuhan untuk mengazab mereka. Sama lebih kurang ayat ni. Jadi Allah kata tidak patut bagi Allah menyesatkan mana-mana kaum yang Allah telah bagi hidayah pada mereka, sehinggalah Allah telah jelaskan kepada mereka apa yang patut dilaksanakan dan apa yang patut ditinggalkan. Okey, boleh. Jadi apa kaitan dengan ayat sebelum ni? Apa kaitan? Ayat sebelum ni Allah tegur siapa? Lagi? Sebelum tu?
Ayat 114 Allah tegur Ibrahim kan. Ayat 113 Allah tegur Nabi dan orang beriman. Jadi kaitannya ialah tidak patut Allah menghukum Nabi ataupun orang beriman dalam keadaan Allah tak beritahu bahawa hukum minta ampun pada orang kafir adalah haram. Boleh faham? Setelah Allah terangkan hukum berdoa minta ampun pada orang kafir haram, tiba-tiba orang beriman masih buat juga, patut Allah hukum. Boleh faham? Jadi mayat takun ni, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Dalam konteks ayat yang sebelum ni, iaitu yang tak boleh ialah berdoa kepada orang kafir. Jadi Allah dah terangkan hukumnya haram. Makna apa tu? Maksud juga ialah apa yang dilakukan oleh Nabi ke orang beriman ke, kesilapan mereka, iaitu minta ampun kepada mak bapak mereka yang kafir sebelum tu dimaafkan. Kenapa? Ayat tu belum turun. Ayat larangan belum turun. Ada sahabat-sahabat yang sebelum turun ayat ni, mereka berdoa kepada Allah supaya Allah ampunkan dosa mak bapak mereka yang masih kafir. Itu kesalahan tapi dimaafkan. Sebab apa? Larangan belum turun. Sama juga pasal ada satu hadis, ada sahabat-sahabat bila beriman dengan Nabi, masa tu Arab masih belum diharamkan dan kiblat pun masih menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian mereka balik kepada kampung mereka, kaum mereka, dalam keadaan mereka masih minum arak dan kiblat mereka masih menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi bila dia datang ke Madinah, tengok dah berubah, arak dah haram, kiblat pun dah berubah. Maka dia tanya pada Nabi, adakah kami sesat sepanjang kami minum arak tu? Nabi kata tak. Sebab apa? Sebab Allah belum jelaskan kepada kamu ataupun mesej perintah Allah belum sampai pada kamu. Itu menunjukkan rahmat Allah. Sama juga orang kafir ada tak zaman jahiliah dia kahwin dengan adik-beradik? Kan? Ada kan? Jadi bila datang Islam, Allah kata haram berkahwin dengan adik-beradik kan? Okey, yang dah kahwin macam mana? Berdosa tak perbuatan mereka kahwin dengan adik-beradik? Tak berdosa. Sebab mereka kahwin tu belum turun larangannya. Cuma berpisah. Sama juga kalau kita ambil riba kan? Kita beli rumah kan dengan duit riba. Dah duduk 20 tahun. Lepas tu baru kita tahu riba tu haram. Rumah tu nak buat macam mana? Nak bakar ke, nak lelong ke apa? Boleh pakai terus. Afallahu ma salaf. Allah maafkan apa yang telah lepas sebab kamu belum tahu. Itu adalah rahmat Allah. Okey. Kemudian Allah kata innallah. Oh, tertinggal. Kita tulis sini lah. Okey, sesungguhnya Allah bikulli dengan setiap sesuatu alimun maha mengetahui. Jadi hujung ayat ni Allah maha mengetahui dengan setiap segala sesuatu. Kaitan dengan ayat sebelum dia ialah Allah tahu siapa yang dah sampai perintah tapi masih melanggarnya, dan Allah tahu siapa yang melanggar perintah dalam keadaan dia tidak tahu. Allah tahu. Jadi tak mungkin berlaku kezaliman daripada Allah. Okey, kemudian ayat seterusnya ialah innallah sesungguhnya Allah lahu baginya ataupun miliknya mulku. Apa makna mulku? Mulku dalam bahasa Arab, mulku makna dia
At-tasarruf. Wat-tadbir. Tasarruf ni mana? Bertindak. Tadbir, mentadbir, mengurus. Jadi kalau mulku apa makna? Hak Tuhan untuk buat apa saja, bila-bila masa, di mana sahaja. Allah nak mentadbir, nak mengurus macam mana, itu hak dia. Itu maksud mulk. Sebab itulah daripada mulk tu apa ni? Ada perkataan malik. Jadi malik itu sebenarnya apa makna? Pemilik. Apa makna pemilik? Dia boleh buat apa saja yang milik dia. Tapi bila malik disandar pada manusia, dia tak sama dengan disandar pada Tuhan. Manusia walaupun raja, walaupun memiliki sesuatu, dia tak bebas untuk melakukan apa saja yang dia miliki. Beza macam kita miliki rumah. Kita boleh buat apa saja tak pada rumah kita? Walaupun rumah milik kita. Boleh tak? Boleh, tapi kena dapat kursus majlis. Tak, kita nak pecahkan rumah kita, boleh tak? Boleh. Tak boleh. Dalam Islam dosa. Sebab membazir dan merosakkan harta. Jadi walaupun kita memiliki, tapi pemilikan kita tidak secara total. Tapi Allah memiliki langit. Allah boleh tak nak hancur langit bila-bila masa? Boleh je. Kita ada kereta kan? Milik kita kan? Boleh tak kita nak pecahkan kereta kita? Orang tanya kenapa pecah? Ikut suka aku lah kereta aku. Tak boleh. Dalam Islam tak boleh. Jadi pemilikan kita terbatas. Jadi kalau Allah pemiliknya, maka Allah berhak melakukan apa saja dan mengurus ikut cara Allah. Okey, Allah pemilik boleh, pengurus boleh. As-samawat, langit, langit-langit, wal ard, dan bumi. Langit berapa lapis? 7. Dalil? Okey, bumi berapa lapis? Bumi berapa lapis? Apa dia? 7. Dalil? Apa dia? Yalah, ayat apa tu, surah apa? Dalil surah At-Talaq. Surah At-Talaq ayat 12. Jadi bumi pun sama seperti langit, iaitu 7 lapis. Surah At-Talaq. Okey, Allah baginya kerajaan ataupun pemilikan langit-langit dan bumi-bumi. Kemudian yuhyi, lagi hebat Allah ialah dia menghidupkan. Wa yumit, dan mematikan. Okey. Apa kaitan hujung ayat ni, innallaha bikulli syai'in alim, dengan ayat selepas dia? Apa kaitan? Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Tiba-tiba Allah kata sesungguhnya milik Allah kerajaan di langit dan bumi. Apa kaitan dengan ni? Ini bukti Allah tu Maha mengetahui apa dia? Bukti. Allah tu mengetahui segala-gala. Bukti apa? Allah boleh mencipta, mengurus langit dan bumi. Syarat nak memiliki dan nak mengurus, syaratnya mesti apa? Mesti ada ilmu. Mesti ada ilmu. Kita rumah kita paip pecah. Sebab apa tak boleh baiki? Paip je pecah kan? Tak boleh baiki sebab tak ada ilmu. Tengok-tengok panggil siapa? Bangla yang tak pernah belajar pun. Sebab apa? Sebab dia ada ilmu. Jadi bukti Allah memiliki ilmu dalam semua hal ialah Allah memiliki langit-langit dan bumi. Bukan Allah setakat memiliki, Allah mengurus. Nak mengurus, mesti ada ilmu yang hebat.
Kemudian Allah juga berilmu sebab apa? Apa bukti? Allah boleh menghidupkan manusia dan mematikan. Kita nak hidupkan pokok pun kena ada ilmu, kan? Itu pun dengan izin Allah. Nak matikan apa-apa saja pun kena ada ilmu. Itu pun dengan izin Allah. Tapi Allah nak menghidupkan manusia dan nak mematikan dengan apa? Kun fayakun. Bila Allah sebut dia boleh menghidup dan mematikan, kita ada rasa gerun tak? Ada rasa gerun. Beza tak kalau kita duduk depan perompak yang ada senjata? Mana dia boleh bunuh kita lah dengan izin Allah, kan? Dengan kita duduk depan Allah. Allah tak ada senjata. Yang mana kita lebih rasa gerun? Ha? Kenapa orang jahat? Orang jahat tak boleh menghidup dan mematikan. Dia boleh menjadikan sebab kepada kematian, tapi dia tak boleh mematikan. Jadi persoalannya, bila Allah sebut dia menghidup dan dia mematikan, makna apa? Dia boleh matikan kita bila-bila masa tanpa kita sedar, tanpa kita nampak, kan? Tapi kita tak rasa gerun. Hidup happy je, kan? Bahkan perancangan kita sampai 20 tahun. Tapi bila jumpa orang jahat ada senjata, kita kata matilah aku. Jadi kenapa perasaan tu tak ada bila kita berdepan dengan Allah? Sebab ancaman tu ancaman yang dekat, Ustaz. Yang dekat, mana lebih dekat? Perompak ke Allah dengan kita? Perompak tu pun mungkin susunan Allah. Ha? Sebab itulah ulama mengatakan semakin banyak ilmu kita tentang Allah, tentang nama Allah, tentang sifat Allah, semakin kita takut. Dan sebaliknya, semakin kurang ilmu kita tentang Allah, tentang sifatnya, semakin kurang ketakutan kita pada Allah. Allah kata apa? Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Orang yang betul-betul kenal Allah barulah rasa khasyah. Kalau tak rasa khasyah tu, solat lambat pun okey, kan? Buat dosa pun senyum, kan? Sebab tidak betul-betul kenal Allah. Jadi sebenarnya ayat ni Allah nak buat apa ni? Ha? Allah nak perkenalkan diri dia lah, supaya kita kalau orang beriman rasa gerun, rasa kehebatan Allah, dan akhirnya kita taat pada perintah Allah tanpa ada bantahan. Okey, kemudian wama lakum, dan tidak ada bagi kamu min dunillah, dari dun dari selain Allah, min waliyin, dari wali. Apa dia wali? Ha? Penolong. Apa beza dia? Wali dengan nasir. Wali dengan nasir. Apa beza dia? Apa beza? Banyak kita jumpa ayat ni. Dalam bahasa Arab, wali ialah yang memberi kebaikan kepada kita. Dia panggil jalbu al-manafi', yang membawa kebaikan kepada kita. Sehat, umur panjang, rezeki murah. Itu dia panggil wali. Nasir pula ialah yang mengelakkan kita daripada segala mudarat. Itu kalau sebut dua-dualah. Tapi kalau sebut nasir, sebut wali saja, maka dia merangkumi dua-dua makna. Kalau sebut wali saja, dia memberi manfaat, dia juga menolak mudarat. Tapi kalau sebut dua-dua, berbeza. Jadi wali ni membawa kebaikan. Nasir menolak ataupun melindungi dari keburukan. Okey, sekarang kita nak terjemah apa?
Kalau wali makna membawa kebaikan, nak terjemah apa? Penolong kan? Penolong kan? Lebih tepat penolong lah. Okey, Nasir nak terjemah apa? Pelindung. Okey. Ayat ni walaupun nampak macam biasa je, wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Sebenarnya apa Allah nak bagi tahu ni? Tidak ada bagi kamu selain daripada Allah yang boleh membawa kebaikan dan boleh melindungi daripada musibah. Sebenarnya apa yang maksud? Apa yang Allah nak sampaikan? Ha? Kenapa? Kenapa? Kenapa kena bergantung pada Allah? Jadi kalau Allah kata tidak ada bagi kamu selain daripada Allah, raja ke, tentera ke, yang boleh menolong dan melindungi kamu. Makna apa ni? Kalau kamu tak berlindung dengan Allah, makna tak mungkin kamu selamat. Tak mungkin kamu selamat. Dan kalau kamu berlindung dengan Allah, pasti kamu akan selamat, pasti kamu akan menang. Itu makna dia cukup mendalam. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, ayat ni sebenarnya ada dua maksud. Pertama, Allah nak beri hiburan kepada orang beriman. Kalau betul kamu beriman pada Allah, jangan takut sebab Allah nasir. Kalau Allah menolong, agak-agak mungkin tak kalah. Tak mungkin. Kalau Allah yang wali, mungkin tak kita terbiar merempat. Tak mungkin. Okey, kalau orang kafir pula kan, kalau Allah bukan wali dia, mungkin tak dia menang? Tak mungkin. Sebab Allah kata tidak mungkin bagi kamu selain daripada Allah boleh menjadi nasir ataupun wali. Tak mungkin. Jadi orang kafir yang tak beriman dengan Allah mesti kalah. Orang beriman yang beriman dengan Allah mesti sentiasa menang. Jadi ayat ni kalau kita faham, kalau kita tadabbur, menjadi kita semakin yakin dan semakin tenang dengan Islam. Okey, persoalan sekarang, orang Islam menang ke kalah? Orang Islam di seluruh dunia menang ke kalah? Kenapa pula Allah kata kalau kamu orang beriman, Allah akan jadi nasir kamu, Allah jadi wali? Kenapa kamu macam terbiar, merempak je, dihina, dibunuh? Tak cukup syarat. Apa syarat dia? Ramai orang sangka dia jadi orang beriman, syarat dia solat, puasa kan, haji. Tak. Sebenarnya syarat dia apa dia? Macam mana tu? Semua orang mendakwa dia bergantung pada Allah. Allah kata pada dalam surah Al-Baqarah, Allahu, ayat 257, Allahu waliyyu allazina amanu. Kemudian yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Tengok, Allah bagi berita gembira kepada orang beriman. Apa dia? Allah adalah wali, penolong. Tapi penolong kepada siapa? Bukan semua orang. Orang yang amanu, beriman. Jadi kalau kamu beriman, sah Allah jadi wali. Dan bila Allah jadi wali, kamu akan selamat, kamu akan menang sepanjang masa. Kalau kamu tak selamat, kamu tak menang, maka kamu bukan orang beriman. Kemudian Allah kata apa? Bila kamu jadi orang beriman, Allah jadi wali. Dan apa Allah buat pada orang beriman ni? Yukhrijuhum, Allah akan keluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya. Makna bila kita duduk dalam cahaya, kita sentiasa tenang tak? Ya, itulah orang beriman. Jadi apa saja masalah bagi orang beriman, cahaya. Okey. Apa pula syarat jadi orang beriman?
nak jadikan Allah sebagai wali kita, Allah nasir, kena jadi orang beriman kan? Apa pula syarat nak jadi orang beriman? Tidak mensyirikkan. Tapi ramai orang yang tidak mensyirikkan Allah tapi masih tak menang pun. Buka surah Al-Ahzab ayat 36. Okey. Jadi syarat nak jadi orang beriman supaya Allah menjadi wali kita pada. Allah kata wa ma kana lil mu'minin. Tidak patut bagi orang beriman lelaki wala mukminah dan tidak juga wanita yang beriman apa yang tidak patut. Iza qadallahu wa rasuluh. Apabila Allah dan Rasul telah memutuskan amran, apa saja keputusan, apa saja hukum, tidak patut bagi orang beriman lelaki dan perempuan. Apa yang tak patut? An yakuna lahumul khiyarah. Apa makna khiyarah? Apa dia? Lain. Pilihan. Tak patut orang beriman bila Allah dah putuskan, Rasul dah tetapkan satu hukum, dia masih buat pilihan. Tak patut. Min amrihim, daripada urusan mereka. Sekarang banyak tak orang Islam buat pilihan bila tahu hukum Allah dan Rasul? Banyak tak? Banyak. Allah kata rapatkan sah, dia buat pilihan, jarakkan. Tak, dia double standard lah. Di tempat lain rapat. Tapi bila nak sembah Allah, tak rapat pula. Jadi banyak tak orang Islam yang membantah perintah Allah dan Rasul? Banyak tak? Bila mereka membantah, mereka tak beriman. Bila mereka tak beriman, Allah bukan jadi wali. Bila Allah tak jadi wali, apa jadi? Dia tak akan menang. Dia tak akan dapat bantuan. Sebab tu kita tengok orang Islam hari ini sentiasa mundur, sentiasa ditindas, sentiasa diseksa di mana-mana tempat. Dan saya bagi contoh orang beriman pun, orang beriman bila bantah je perintah Rasul, Allah hukum terus walaupun dia sahabat Nabi. Betul? Walaupun dia sahabat Nabi. Kita ni sahabat Nabi pun tak, sahabat ustaz pun tak. Siapa dia? Siapa ni? Sahabat Nabi bantah satu je. Bila ada satu perintah Allah, dia buat pilihan. Dia buat pilihan. Maka terus Allah bukan nasir, Allah bukan wali. Walaupun mereka sahabat Nabi. Dan mereka kalah. Peristiwa apa ni? Peperangan Uhud. Kan? Betul tak? Bila Rasul perintah, pasukan pemanah tetap atas bukit kan. Walaupun apa saja berlaku. Tapi mereka buat pilihan tak? Bila buat pilihan, Allah bukan wali. Allah bukan nasir. Dan kalah tak? Kalah walaupun berdepan dengan musuh Allah. Kalah. Jelas tak? Jelas. Allah sebut dalam surah apa tu? Allah tegur orang beriman yang melanggar, yang bila datang perintah Allah dia buat pilihan. Maka Allah bukan nasir. Allah biarkan mereka kalah. Bahkan 70 orang sahabat Nabi mati syahid. Bahkan Nabi sendiri pun cedera.
Surah apa tu? Ali Imran ayat 165. Cuba tengok betul-betul. Surah Ali Imran ayat 165. Cuba tengok maksud ayat tu. Cuba baca. Masing-masing baca maksud dia. Ali Imran 165. Jelas maksud dia kan? Jelas kan? Kadang-kadang ayat Quran ni tanpa kita tadabbur, baca terjemah pun boleh faham. Jadi sahabat bertanya kan? Sahabat bertanya, macam mana kita boleh kalah? Kita orang beriman, lawan pula orang kafir, musuh Allah, dan ketua kita pula Rasulullah, manusia terbaik yang paling dekat dengan Allah. Macam mana kita boleh kalah ni? Allah jawab apa? Qul huwa, ini jawapan Allah. Qul, katalah wahai Muhammad, ia punca kamu kalah, huwa indi anfusikum. Ni, diri kamu ni, bukan sebab orang kafir. Jadi orang Islam tak ambil pengajaran. Sekarang orang Islam dah lah lemah, dah lah banyak buat pilihan bila ada perintah Allah dan Rasul. Lepas tu lagi turut pada dia menyalahkan orang kafir. Allah tak salahkan orang kafir. Allah sendiri menyalahkan sahabat Nabi. Sebab apa? Sebab kamu buat pilihan. Bila buat pilihan, kamu belum betul-betul beriman. Bila belum betul beriman, kamu dah hilang nasir. Kamu kalah. Pilihan kita di masjid ni Ustaz. Pilihan yang belum beri ke? Tak, dia kalau kita nak laksana perintah Allah menyebabkan timbul masalah lagi besar, jangan buat. Sebab kita berdepan dengan siapa ni? Ashabul Kahfi, dia berdepan dengan kerajaan kan? Dia betul, kerajaan salah. Tapi dia buat apa? Dia lawan ke dia pergi ke gua? Pergilah ke gua. Dia dekat gua. Salah dia sahabat tadi, penolong dengan pelindung. Ada tengok ada punya tafsiran. Dia sebut wali tu pelindung yang penolong. Terbalik ustaz tu tukar. Tak, tengok pada makna asal. Sebab tu ana terjemah makna asal. Nasir apa makna dia dah? Nasrul tolong. Nasrul. Nasrul. Nasrul tu bukan. Betul lah. Tapi dalam konteks ayat ni, kalau tengok kamus dia kata wali ialah yang membawa manfaat. Membawa manfaat ni pelindung ke penolong? Yang membawa manfaat. Penolong lah. Dan dalam kamus nasir ialah yang melindungi kita daripada musibah. Bila melindung daripada musibah, penolong ke pelindung. Lebih tepat wali, penolong, nasir, pelindung. Okey? Boleh buka tafsir. Jadi sebab ataupun apa dipanggil ni? Allah menjadi wali dan nasir sebab Allah menjadi wali dan nasir. Pertama sebab apa tadi? Sebab bila dia beriman, allazina amanu. Jadi kalau nak Allah jadi nasir kita, penolong kita, pembantu kita, jadilah orang beriman. Kemudian ciri orang beriman apa dia? Bukan solat sahaja. Berapa ramai yang solat tapi dalam bab aurat dia buat pilihan. Kan? Dalam bab mengumpat dia buat pilihan. Dalam bab rasuah, riba dia buat pilihan. Dia sebenarnya belum beriman. Sebab yang kedua, Allah akan jadi penolong kita pada buka surah Muhammad ayat 7. Surah Muhammad ayat 7.
Ya ayyuhallazina amanu intan surullaha yansur intan surullaha yansurkum wa yusabbit Okey. Allah kata kepada orang beriman, wahai orang beriman, in tansurullah, sekiranya kamu tolong Allah. Apa makna tolong Allah? Tolong agama Allah. Buat kerja agama Allah, jangan buat kerja kamu je. Maka Allah janji apa? Allah akan yansurkum nasir. Allah akan jadi pelindung kamu. Dan tambahan lagi, Allah akan menetapkan pendirian kamu. Iman kamu tak akan koyah walaupun datang ujian yang besar. Boleh? Jadi syarat yang kedua untuk Allah jadi penolong apa dia? Apa dia? Syarat kedua, syarat pertama beriman, syarat kedua kena bantu Allah. Tapi berapa ramai orang Islam yang buat kerja dakwah, kan? Berapa ramai orang Islam yang betul-betul membantu agama Allah? Tak ada. Yang banyak membantu diri sendiri, bantu puak dia. Tak ada. Sebab itulah kisah ni yang kita sedang belajar ni, ayat surah At-Taubah ni, tentang peperangan apa ni? Siapa ingat? Tabuk kan? Dan menang tak? Nabi dan sahabat menang tak? Menang. Sebab apa mereka menang? Sebab Allah tolong. Kenapa Allah tolong mereka? Sebab mereka tolong Allah. Kita tahu tak apa yang mereka tolong Allah dalam peperangan Tabuk ni? Apa dia? Kita ingat pergi berdakwah macam tu je. Sebab tu dalam peperangan ni dia panggil apa? Sa'atul usrah. Ni, peperangan Tabuk dia panggil Sa'atul usrah. Detik yang sangat sukar. Sebab perjalanan daripada Madinah ke Tabuk berapa? 700 km. Dan sahabat seekor unta bergilir berapa orang? 10 orang. Cuba bayangkan kita berjalan kaki, naik unta pun bergilir, pergi ke mana? 700 km. Ke mana? Johor Perlis kan? Naik unta, bukan naik kereta. Kemudian unta pula bukan sepanjang tu. Seekor unta bergilir 10 orang. Naik sekejap, yang kawan tu pula naik. Turun jalan kaki. Kemudian makanan tak cukup. Sehingga ramai sahabat-sahabat termasuk Abu Bakar kelaparan, dahaga. Makanan tak cukup, minuman tak cukup. Lembek tengah jalan. Dan sampai kat sana, tak berlaku peperangan. Allah tolong. Sebab apa? Mereka dah korbankan segala-galanya. Jadi mana ada orang Islam korban untuk agama Allah sampai tahap tu? Tak ada. Maka jawapannya, kenapa Allah tak tolong umat Islam sekarang? Sebab tak cukup syarat. Kan? Kadang-kadang bercakap je tapi tak buat apa-apa. Duk mengajar dalam masjid je kan? Kutuk kawan tu, kutuk kawan ni. Ada seorang ustaz kata, kalau mak bapak dah mati, lepas kebumikan jangan beredar. Duk kat kepala mak bapak, baca doa dulu. Termasuklah baca zikir la ilaha illallah 70,000 kali dalam masa seminggu. Bila Islam nak menang, dia bukan tolong agama, dia tolong pendapat dia. Itu bukan daripada agama. Kan? Jadi banyak ustaz-ustaz sendiri pun bukan tolong agama Allah, tapi tolong pendapat dia, tolong pendapat guru dia, tolong puak dia, bukan agama Allah. Jadi tak peliklah bila umat Islam, semakin ramai umat Islam, semakin ditindas, semakin dihina, semakin terpinggir. Sebab tak cukup syarat. Allah tak tolong mereka. Okey. Kalau kira Nabi Ibrahim ramai tak? Nabi Ibrahim masa berdakwah ramai tak? Dia seorang kan? Dan dia berdepan dengan siapa? Kerajaan. Dan akhirnya siapa yang menang? Dia. Walaupun dia ditangkap, dicampak dalam api, tapi dia yang menang. Sebab apa? Sebab walinya adalah Allah. Nabi Musa berdepan dengan kerajaan Fir'aun, Zil Autad.
ratusan ribu tentera. Musa ni asalnya anak angkat kepada Firaun. Tak ada tentera, tak ada kerajaan, tak ada kuasa. Tapi akhirnya siapa yang kalah? Firaun. Sebab apa? Sebab Musa walinya adalah Allah. Dan Musa cukup syarat tadi. Boleh? Kemudian ada masa lagi? 10 minit lagi. Malam ni tak ada makan, jadi kita panjang sikit. Oh, ada makan? Kita makan kat kedai lah malam ni. Apa belanja? InsyaAllah. Pasti sesungguhnya taba telah Allah. Kalau taba Allah beza. Taba Muhammadun dengan taba Allah. Beza tak? Perkataan sama, taba sama dengan taba. Tapi bila disandar pada Allah lain makna, bila disandar pada orang lain makna. Antara bumi dengan langit beza makna dia. Kalau taba Muhammad apa makna? Muhammad telah bertaubat. Kalau taba Allah, Allah terima taubat walaupun perkataan sama tapi makna berbeza. Jadi di sini apa makna taba Allah? Allah telah terima. Taubat. Taubat siapa ni? Ala atas Nabi. Allah terima taubat Nabi. Jadi Nabi ada dosa tak? Ada dalil tak? Ada dalil tak Nabi berdosa? Ada tak ada? Ada. Dalil surah apa? Basah. Tak, itu lebih kepada ijtihad, kan? Nabi berdakwah pada pembesar Quraisy, kemudian datang Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi Nabi kata Abdullah ni macam mengganggu tujuan dakwah dia yang besar. Itu ijtihad Nabi. Ni Nabi dengan isteri-isteri dia. Surah apa? Al-Ahzab. Apa dia tu? Ayat 3. Berkenaan dengan apa? Lah, entahlah sebut, entahlah baca. Tiga-tiga tu pasal kewajipan perempuan duduk kat rumah kan? Surah? Satu surah Al-Fathu. Apa dia? Tak, itu membersihkan ahli bait, mana keluarga Rasulullah, bukan Rasulullah. Itu satu. Ya Nabi surah Tahrim kan? Ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahallallah. Kenapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan demi untuk mendapat redha isteri? Itu Allah tegur. Dan dalam surah Al-Ahzab pun ada, iaitu kisah Nabi dengan siapa ni? Yang kahwin dengan Zainab tu, Zaid kan? Bila Zaid ada masalah dengan Zainab, dia mengadu pada Nabi. Nabi kata apa? Teruskan perkahwinan. Sedangkan Nabi, Tuhan tegur, kenapa kamu tak cerita yang sebenar? Kenapa kamu sembunyikan? Apa yang sebenar? Yang sebenarnya ialah Zaid akan ceraikan Zainab dan Nabi akan kahwin dengan Zainab. Maka Allah tegur, kenapa kamu tukhfi? Dan kenapa kamu sembunyikan apa yang sebenar dalam hati kamu? Bagi tahu je pada Zaid, okey cerai. Tapi kamu kata jangan cerai. Sedangkan kamu dah tahu. Itu antara yang Allah tegurlah. Tapi yang paling jelas Allah kata Nabi ni berdosa dan Allah ampunkan dosanya. Surah Al-Fathu. Ayat pertama kan? Ayat 1. Inna fatahna laka fatahan mubina. Kemudian liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma
wa ma ta'akhkhar. Okey, tengok Allah kata, inna fatahna, sesungguhnya kami telah buka untuk engkau fatahan mubina, pembuka yang jelas, iaitu pembukaan kota Mekah. Salah satu tujuan apa? Liyaghfira lakallah, supaya Allah ampunkan bagi engkau ma taqaddam, apa yang telah lepas, min zambika, dari dosa engkau. Zambika ni dosa engkau, wa ma ta'akhkhar, dan apa yang akan datang. Jadi kata Syekh Shalih Utsaimin, ayat ni cukup jelas mengatakan Nabi ada dosa, cuma Allah dah ampunkan. Bahkan Allah ampunkan dosa Nabi sebelum Nabi buat lagi. Itu beza dengan kita. Kita Allah ampunkan setelah kita bertobat. Nabi belum bertobat, Allah dah ampunkan. Jadi siapa yang mengatakan Nabi tak ada dosa, dia menafikan ayat ni. Ini ayat Quran, Allah yang berkata. Kadang-kadang kita nak muliakan Nabi kan, sampai kita kata Nabi tak ada dosa, tapi dalam masa sama kita buat dosa, menafikan ayat ni. Okey, maksum ni, maksum kata ulama, Nabi dipelihara daripada dosa-dosa besar. Dosa-dosa yang menjejaskan imej seorang Nabi, seperti berdusta, berzina, itu semua Allah pelihara. Tapi dosa-dosa kecil itu Nabi ada. Jadi ada orang kata mengatakan Nabi berdosa sebab merendahkan kedudukan Nabi. Salah. Bukan. Kita kata Nabi berdosa, bukan kita kata. Kita kata apa yang Allah kata. Itu memuliakan Allah dan memuliakan Nabi. Sebab Allah dah ampunkan dosa Nabi. Mulia tak Nabi? Mulia. Sebab Allah ampunkan dosa dia. Okey? Jadi Allah, di sini pun sama. Allah telah terima taubat Nabi. Okey. Dalam konteks ayat ni, apa dosa Nabi ni yang Allah terima taubatnya? Sebelum ni kata ahli tafsir, sebelum ni kan Nabi ada minta doa kepada Allah, Nabi minta ampun untuk Abu Talib, pakcik dia. Kan? Itu Nabi rasa bersalah, Nabi bertobat. Kemudian wal muhajirin, dan Allah terima juga taubat orang-orang muhajirin. Allazina, iaitu orang-orang yang ittaba'uhu, mengikutinya. Ada, tertinggal. Muhajirin wal ansar. Allazina ittaba'uhu. Orang-orang muhajirin dan ansar yang mereka tengok Allah angkat, Allah terima taubat orang muhajir dan ansar. Apa kelebihan ni? Apa kelebihan orang muhajir dan ansar sehingga Allah terima taubatnya? Jadi kita kadang-kadang kita nak jadi orang mulia di sisi Allah, tapi kita tidak ada sifat yang menyebabkan Allah muliakan kita. Allah sebut dalam surah Al-Hasyr, Allah puji orang muhajirin dan ansar. Dan dalam ayat ni Allah kata Allah terima taubat mereka. Apa kelebihan orang muhajirin? Nama muhajirin apa makna? Hijrah. Dan mereka hijrah kerana apa? Mana menolong agama Allah. Mereka sanggup tinggal kampung halaman, harta benda, keluarga demi untuk agama Allah. Muhajirin kerana Allah. Kemudian orang ansar pula, kelebihannya, nama dia ansar apa makna? Mereka menolong agama Allah melalui apa dah? Mereka tolong orang muhajirin yang berhijrah kerana Allah. Dan tak cukup dengan dua sifat tu, orang muhajirin berhijrah kerana Allah, orang ansar menolong orang muhajirin kerana Allah. Tak cukup, ada satu lagi, iaitu yang semua ni muhajirin dan ansar diintera oleh Allah. Sebab apa? Sebab mereka ikut Nabi. Itu penting tu. Allah sebut ikut Nabi. Pengajarannya apa? Kalau muhajirin tak ikut Nabi, tak ada makna.
Kalau Ansar tak ikut Nabi, tak ada mana. Kalau kita tak ikut Nabi, lagi tak ada mana. Sebab Muhajiri pun tak, Ansar pun tak. Jadi hebat macam mana kamu pun, mesti ikut Nabi. Allah sebut khusus, ittaba'uhu. Khususnya, lagi Allah puji apa dah? Mereka ikut Nabi ni bila ni? Ketika Nabi senang, ketika kerajaan Nabi dah menang, ataupun ketika mana? Fi sa'atil usrah, dalam pada saat ni saat lah, ataupun detik al-usrah, kesukaran. Bukan senang kan? Biasa kita ikut ustaz ni bila senang kan? Kalau susah, kadang-kadang tak ikut dah. Jadi yang Allah puji Ansar Muhajir ini, lebih-lebih lagi dia ikut Nabi bila ni? Ketika berjalan 700 km. Lapar, dahaga, masih ikut Nabi. Jadi Allah terima taubatnya. Min ba'di, dari selepas kada apa mana? Hampir. Tengok, Allah nak gambarkan saat kesukaran ni ketika peperangan Tabuk. Cuaca terlalu panas, dahaga, makanan tak cukup, minuman tak cukup, sampai tahap apa dah? Hampir yaziru. Yaziru apa mana? Hampir condong ataupun berpaling. Qulub, hati-hati, fariqin, fariq, sekumpulan, minhum, dari mereka. Apa maksud ni? Ada yang tak tahan, orang Muhajirin dan Ansar tak tahan dengan suasana cuaca yang panas, lapar, dahaga, sampai mereka nak patah balik, sampai tahap nak murtad. Sebab apa? Dah saat-saat yang sangat getir kan? Tapi akhirnya summa taba, kemudian taba, Allah terima taubat mereka. Okey, berapa kali Allah sebut tabah? Satu, tabah Allah kan? Yang kedua, tabah. Kenapa disebut dua kali? Mesti ada sebab kan? Yang pertama Allah sebut tabah ni umum, apa-apa saja dosa kan? Tapi yang ni Allah sebut sekali lagi sebab apa? Sebab Allah, sebelum Allah sebut tabah kali kedua, ada dosa mereka yang baru. Dosa apa ni? Ni. Bila sebut ada dosa baru, Allah sebut sekali lagi. Dosa ni pun yang baru, Allah terima taubatnya. Kenapa Allah terima taubat walaupun dosanya agak besar? Sebab innahu, sesungguhnya, innahu bihim, sesungguhnya dia, iaitu Allah, bihim, dengan mereka. Mereka ni siapa? Semualah Muhajirin dan Ansar. Allah dengan mereka ni sangat rauf. Apa makna rauf? Dia terjemah apa tu? Rahim, penyayang. Dia beza rauf dengan rahim ni. Rauf lagi besar, lagi luas. Kalau kita tengok kamus dalam Lisanul Arab, dia terjemah apa? Ar-ra'fatu ialah ar-rahmah. Jadi ar-ra'fatu, rauf daripada perkataan ra'fah, rahim daripada perkataan rahmat. Jadi kalau tengok kamus, ra'fah makna dia rahmat. Sebenar rauf ni makna dia rahmat. Cuma bila disebut bersama, dua-dua ada, rauf pun ada, rahim pun ada beza sikit. Iaitu kata ahli bahasa, rauf lagi luas. Kasih sayang Allah, rahmat Allah lagi luas daripada rahim. Ada juga pendapat mengatakan bila disebut dua sekaligus,
Rauf ni Allah sayang, Allah bagi apa kebaikan. Rahim, Allah sayang, Allah elakkan daripada musibah. Lebih kurang macam tadi, wali dengan nasir. Allah diterjemah apa? Pengasih. Rahim, penyayang. Boleh? Habis lah. Dan lepas ni Allah sebut tentang 3 orang sahabat yang penting dalam peperangan. Kemudian mereka bertaubatkan, tapi taubat mereka ditangguhkan. Allah tak sebut Allah terima taubat mereka, kecuali setelah Nabi hukum dia, Nabi pulau 3 orang ni sampai 50 hari, barulah turun ayat Allah terima taubatnya. Ayat seterusnya insya-Allah. Tak. Yang Nabi dengan penduduk Taif doa Nabi lain. Allah Mahdi. Allah, ya Allah berilah hidayah. Okey, tak ada masalah minta hidayah. Yang Nabi cerita Nabi lain ni ialah minta ampun. Adakah dalil Allah kata Nabi tak ada dosa? Tadi kita belajar dalil Allah kata Nabi ada dosa. Bila kita tanya pula ada tak dalil Allah kata Nabi tak ada dosa, takkanlah Allah bagi dalil yang bercanggah. Satu dalil ada dosa, satu dalil tak ada dosa. Tak adalah. Jawapannya tak ada. Dalil yang mengatakan Nabi tak ada dosa, tak ada. Yang ada, Nabi ada dosa. Tetapi kena faham, Nabi, dosa Nabi diampunkan. Yang dulu dah akan datang sebelum Nabi bertaubat. Nabi maksum ada. Wallahu ya'simuka minan nas. Itu maknanya Allah memelihara kamu daripada manusia. Tapi kata ahli tafsir, ayat itu menunjukkan Nabi pelihara, Allah pelihara Nabi daripada segala musibah. Makna orang musyrikin nak bunuh Nabi pun selamat, orang Yahudi nak bunuh Nabi di Madinah pun Nabi selamat. Itu lebih kepada pelihara daripada musibah. Wallahu ya'simuka minan nas. Dalam terjemahan Nasir ni ada juga dia guna bahasa membela. Nasir. Dalam bahasa Arab membela atau bahasa? Membela lebih kepada melindung kan. Membela ni bila kita susah kan. Jika kita tak mengamalkan sunnah Nabi dalam ibadat, adakah bermakna kita tak menjadikan Allah sebagai pelindung? Ya. Jawapannya ialah bila kita tak melaksanakan sunnah Nabi dalam ibadat, mana kita tak tolong Allah dan Rasul. Dan juga maksud ayat tadi, bila ada perintah Allah, termasuklah sunnah Nabi dalam ibadat, kita buat pilihan. Sepatutnya kita tak buat pilihan. Kecuali benda tu hukumnya sunat kan, dan kita pun tak mampu. Tapi kalau kita buat pilihan, tinggal yang sunnah Nabi, kita buat pula yang sunnah orang ramai. Itu lagilah Allah tak akan tolong kita. Apa dia? Doa yang terbaik untuk orang kafir. Doa terbaik untuk orang kafir? Bagi hidayah lah. Dia sebenarnya doa terbaik bukan untuk orang kafir je, untuk semua, termasuklah kita. Sebab tu Allah wajibkan kita minta doa apa dalam Fatihah. Kita sendiri pun kena minta juga hidayah. Sebab hidayah ni boleh pergi dan datang, boleh pasang dan surut. Sebab tu Allah wajibkan kita baca 17 kali sehari. Okey. Apakah doa yang terbaik? Allah mahdi qaumi. Ya Allah berilah hidayah pada mereka. Fa innahum la ya'lamun. Doa yang Nabi baca kepada orang Taif. Adakah untuk berdoa bagi orang kafir dapat hidayah? Ya, dibolehkan. Untuk keampunan ditegah, ya. Tapi tadi dibolehkan macam mana tu? Boleh buka rakaman semula daripada awal lah.
Okey dah? Dalil Nabi berdosa dah diampunkan. Surah Al-Fatih ayat pertama. Dan juga ada juga ulama mengatakan surah Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Kami angkat daripada engkau wizrak, dosa engkau. Okey, cukup ah. Kita tutup dengan membaca kelas kita akan datang ialah pada hari Jumaat insya-Allah pukul 10.30 pagi. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.